Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 28/12/22 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saff. Tafsir surah As-Saff, surah yang ke-61, juzuk yang ke-28. Ini adalah merupakan siri yang kelima dan terakhir bagi surah ini. Surah dia makin pendek-pendek di akhir-akhir ni. Ayat yang kita akan baca bermula dan berakhir ayat 14. Ayat terakhir ayat 14. Kita akan baca. Tajuk yang kita akan bincang ini, Allah Ta'ala perintahkan hamba-hamba dia supaya jadi ansar Allah. Ansar Allah, orang yang menolong agama Allah. Jadilah pembela agama Allah. Dibuat contoh seperti Hawariyin. Hawariyin ini orang-orang yang membela Nabi Isa AS, teman rapat dia, sahabat-sahabat setia dia. Kemudian Allah SWT letak satu janji yang benar bagi orang yang beriman. Mereka akan mendapat kemenangan ke atas musuh-musuh dia kalau betul mereka ini berjuang kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita berjuang tidak kerana Allah, maka kita juga tidak akan mendapat kemenangan sebagaimana yang diharapkan. Jadi pengikut Nabi Isa tu nama dia Hawariyin ataupun Hawariyun. Boleh ikut bacaan lah. Hawariyun, Awariyin. Dua-dua tu boleh baca. Tengok tempat. Jadi para jemaah sekalian, itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Nak dapat kemenangan kena ikhlas. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang perniagaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, keuntungan yang besar. Berniaga dengan Allah, syarat dianya, SOP dianya ikhlas. Siapa dia nak berniaga dengan Allah, SOP dia apa? Ikhlas. Buat tak ikhlas, itu bukan cara kita berniaga dengan Allah. Dengan makhluk tak apa, tak ikhlas pun jualan laku, pitih dapat. Tapi kalau kita ikhlas, kita dapat jualannya laku, duitnya dapat, pahalanya boleh. Alhamdulillah. Pentingnya ikhlas dalam semua perkara. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan orang yang ikhlas. Walaupun mulut kita tak kata ikhlas, tapi biar hati yang ikhlas. Kalau tulis tulu ikhlas, tapi hati tak ikhlas, tak ada faedahnya juga dalam perjalanan hidup kita. Mari kita baca ayat muka surat Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1240. 1240. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Tengok dalam ayat ini dua kali lil hawariyin, sebab dia ada lam. Lil hawari panggil huruf jar, lil hawariyin. Yang kedua tu qala al hawariyun. Qala, dia bahasa Arab ni dia tengok tempat cara baca tu, fa'il. Jadi hawariyun lil hawariyin, dia berubah. Ini yang payah sikit bahasa Arabnya, sebab dia berubah. Qala min lain. An Abdullah ibn, contohnya an Abdullah qala Abdullah. Dia kena belajar sikit, ambil seni bahasa Arab tu kan, baru kita rasa oh gitu rupanya. Takut tuan-tuan tanya pas ni, kenapa kita nak tulis hawariyin ke hawariyun? Jawabnya, kita bagi kita lah terjemahan Melayu ni kita letak satu je, hawariyun gitu. Bacaan tu dia tengok tempat, bagi atas bagi bawah tu, orangnya satu je. Baik, kita pergi kepada huraian dia, terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah, pembela agama Allah, sebagaimana keadaan kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, sebagaimana keadaan penyokong Nabi Isa bin Maryam ketika dia berkata kepada penyokong-penyokongnya itu, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, kita tengok kepada munasabatul ayah. Munasabatul ayah, annahu lamma hazzallahu subhanahu ilal jihad. Dalam ayat yang lepas Allah galakkan kempen besar-besaran supaya berjihad. Wa syawwaqa ilaihi, Allah Ta'ala letakkan perasaan cinta rindu kita nak berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT juga telah beri beberapa janji yang besar. Siapa dia berjihad, siapa dia berperang, mereka akan dapat khabar gembira. Wa basyiril mu'minin, mereka diberi khabar gembira tentang kemenangan-kemenangan dalam peperangan di dunia dan syurga di akhirat. Sudah pasti jiwa orang yang beriman akan merindui, akan senang dan sangat-sangat mengharapkan untuk mendapat kemenangan di dunia dan mendapat syurga di akhirat. Maka Allah SWT juga telah memperingatkan bahawa berniaga dengan aku, berniaga dengan dia, dengan Allah, SOP-nya ikhlas. SOP-nya ikhlas, barulah pahala itu datang. Kalau mari saja perang tak ikhlas, kita dah sebut dalam CD yang lepas, 3 orang yang akan dipanggil awal di akhirat esok: pembaca Quran, pemberi sedekah, dan mujahid. Semua tiga-tiga mereka dikondem oleh Allah Azza wa Jalla sebab loss, kehilangan satu
satu syarat besar dalam perjuangan, ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kita ini di kalangan orang-orang yang ikhlas. Kalau tidak, tak jadilah kita. Maka Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini, para jemaah sekalian, kunu ansarallah, jadilah kamu pembela-pembela, penolong-penolong, ansar kepada agama Allah. Bagaimana kita nak tolong agama Allah ni? Macam mana? Tuan-tuan puan-puan jangan kata saya tak pandai, saya tak reti, saya tak kuat, saya tak larat. Itu kata-kata yang tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menolong agama Allah. Sebab ada beberapa kategori, mari kita senaraikan cara nak menolong agama Allah Ta'ala itu. Yang pertama, kita tolong agama Allah bil aqwal, dengan perkataan kita. Kita ajak orang, kita kempen orang, kita beritahu penjelasan yang benar. Itu tolong agama Allah. Nak tolong Nabi macam mana? Sallallahu alaihi wasallam, kita bela, ajak orang, dakwah, ajar sunnah Nabi. Itu maknanya menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya ajak orang duk bergendang, melompat, duk gosok kubur-kubur. Itu bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perbuatan yang tak baik itu. Kita tolong Allah Ta'ala wal af'al, dengan perbuatan kita, berjihad kita, lawan kita apa-apa yang menentang Islam, dan kita sendiri juga dengan apa? Dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nama dia penolong agama Allah. Dan juga makna menolong agama Allah, wa nasri dinihi wal istijabati lillah, kita sendiri menerima, menyahut seruan Allah Ta'ala supaya beriman, beramal saleh. Itu juga termasuk dalam membela agama Allah. Jadi bela agama Allah ni bukan sekadar slogan yang dilaungkan, bukan poster yang digantung-gantung, tapi amalan yang kita buat. Itu makna ayat ini secara ringkas. Kemudian kita pergi juga sedikit panjang dari huraian para ulama Islam. Contohnya Ibnu Ashur dalam tafsir dia kata, an-nasru al-ma'muru bihuna, arahan supaya membela agama Allah di sini, maksud dianya membela agama Allah, iaitulah kita beriman dengan agama ini. Satu, tulis beriman. Wa an tetap pendirian, istiqamah, beramal dengan arahan Allah dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sabar dengan apa? Di atas perjuangan ini. Nak beramal dengan sunnah ni kena sabar. Kalau tidak, lari kita. Dan sabar juga penentangan yang dibuat oleh orang kafir, lawan tetap lawan. Maka gambaran ini, cara kita buat ini seperti Allah Ta'ala bayangkan, perbuatan kamu itu seperti al-hawariyin yang telah membela baginda Nabi Isa AS. Maka tadi kita dah sebut, dengan perkataan, dengan perbuatan kita, termasuk semua sekali, jihad ilmu, jihad sungguh, jihad perang, itu semua kita kena ada. Sekarang ni masalah, bila kita kata jihad, nak berperang dengan orang kafir, awak teroris, awak ni teroris irhabi. Kita orang Islam kalau tidak berjihad mempertahankan agama kita, setelah agama kita dipermain-mainkan, apa kerja kitanya? Kalau orang dalam bab ilmu, orang attack Islam dengan fakta-fakta yang salah, maka kita wajib menegakkan Islam itu dengan hujah yang benar. Orang bawa mari cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak betul, yang tidak sahih, kita juga wajib mempertahankan, memperbetulkan maklumat bahawa ini hak Nabi ajar, yang Nabi tak ajar tu ketepikan. Ini tidak ni, campur gaul habis, campur aduk habis. Konon-kononnya sayang ke Nabi tapi perbuatannya tak ikut Nabi. Perbuatannya tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dalam menegakkan agama Allah.
Dan banyak lagi lah senarai-senarai pendek yang boleh kita buat. Maksud dia menegakkan agama Allah di sini, iaitulah dengan dengan i'tiqad kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dirangkumi semua perkara. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, sebagaimana berkata Nabi Isa AS kepada penyokong-penyokongnya Hawari dia, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku, dalam perjuanganku menegakkan agama Allah ini? Siapa? Jadi Nabi Isa AS telah berkata kepada Hawariyin. Siapa dia Hawariyin? Ay al-khullas min atba'ihi min ashabil mu'minin, iaitulah orang yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan dia untuk menegakkan agama Allah dan membela, mendukung Nabi Isa AS. Jadi setiap perjuangan ni kena ada orang yang, kena ada ansar, kena ada pendukung. Kalau tidak, tak jadi perjuangan kita. Seorang tak jadi, tak kuat. Bagaimana kata para pendakwah, kita ni dhaifun fi nafsihi, lemah kalau kita seorang, tapi qawiyun bi ikhwanihi, kita kuat dengan sebab adanya dokongan daripada saudara-saudara, daripada sahabat-sahabat, daripada orang-orang yang seperjuangan dengan kita, maka kita akan kuat. Sekarang ni kita nak lawan ahli-ahli mungkar, ahli maksiat. Satu kumpulan yang kita perlu, satu tim Hawariyin. Nak lawan penyelewengan di dalam agama, orang yang buat melalui alam cyber, alam nyata, satu tim yang kita perlu. Satu lagi tim, iaitulah bagaimana kita nak mendidik masyarakat untuk mantapkan kepahaman mereka tentang akidah, tentang sunnah. Itu dia panggil jihad pendidikan. Ini satu kumpulan yang Hawari yang kita kena ada. Kalau tidak, tak berjalan kita ni, tak berjalan. Seorang tak boleh buat. Alhamdulillah, pondok kita ni walaupun kecil, kita punya pendukung kita, ustaz-ustaz kita, pegawai-pegawai kita lebih daripada 30 orang. Barulah ada hijau. Kalau seorang nak buat hijau, tak jadi. Kena ada Hawari, kena ada pendukung yang setia, yang tetap bekerja, membantu gerakan dakwah ini, membantu kerja-kerja untuk nak menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Nabi SAW ini. Maknanya, kerana itulah dikesimpulankan bahawa wa min nasri dinillah, di antara ciri-ciri menegakkan agama Allah, iaitulah ta'allumu kitabillah, belajar kitab Allah, belajar memahami Al-Quran, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan belajar sunnah Nabi dan beramal dengannya serta menyebarkannya. Barulah dia jadi orang itu jadi ansar Allah. Ayat ini sama dengan ayat tanda pelajar. Ayat surah Al-Maidah ayat 111. Surah Al-Maidah 111. Wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Wa iz auhaitu ilal hawariyin, ketika Allah Ta'ala beri wahyu, maknanya beri ilham kepada Hawari supaya beriman dengan Allah, dengan Rasulnya. Siapa dia Rasul? Dia Isa masa tu. Mereka jawab, qalu amanna billah, qalu amanna washhad bi annana muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksilah bahawa kami ini orang yang beriman. Surah Al-Maidah 111. Dalam hadis, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ya'tini bi khabaril qaum yaumal ahzab. Pada hari Nabi kita dikepung oleh tentera Ahzab. Tentera Ahzab di mana? Pelajar-pelajar di Madinah. Ingat ni, kita dah tanda beri kepada pelajar dulu buku kita ni, sejarah Madinah ni, ada tulis cerita Al-Ahzab,
dan juga penentangan puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Madinah dikepung oleh 10,000 tentera kafir bersekutu pakatan puak-puak kafir di Madinah tu, maka Nabi tanya, "Man ya'tini bi khabaril qaum?" Siapa dia pergi siasat pergi tengok mengintai apa keadaan puak-puak Ahzab. Takut ni, Madinah dikepung. Sehingga munafikin perli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata cakap besar Muhammad ni. Nak lawan Ahzab, nak pergi keluar tandah buang air pun takut. Bila Nabi tanya man ya'tini, siapa dia nak pergi siasat? Qala Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair birah dia Zubair tu. Zubair kan suami kepada Asma. Az-Zubair kata, "Ana, saya Rasulullah." Nabi tanya sekali lagi, kok ada orang lain nak pergi juga. Man ya'tini bi khabaril qaum? Qala Zubair, "Ana." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bila tengok mantap Zubair tak bergoyah, dua kali dia jawab, maka Nabi pun bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyan." Setiap nabi itu ada hawari. Hawari ada pendukung setia, penolong yang setia. Wa hawari Az-Zubair. Allahu akbar. Bahagialah engkau ya Zubair. Pada saat gawat itu Zubair bangun. Saya Rasulullah. Maka Nabi namakan Zubair sebagai hawari Az-Zubair. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Masya-Allah. Satu lagi hadis yang berkaitan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Tidak ada mana-mana nabi yang dibangkitkan oleh Allah Taala sebelum daripada aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Akan ada di kalangan mereka hawari, pengikut setia, dan sahabat-sahabat yang patuh. Setiap nabi itu ada. Apa dia tanda pengikut setia? Anda ni pelajar. InsyaAllah kita akan jadikan kita ni salah seorang daripada pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata nak? Nak tanda ciri-ciri. Kalau cakap dakwah dengan mulut je nak, semua akan dakwah. Tapi bila sampai amali, lari, tak mau. Yang pertama, hawari, mana pengikut setia Nabi. Yang pertama, ya'khuzuna bi sunnatihi. Orang yang berpegang dengan sunnahnya. Maknanya kalau Nabi dulu, sunnah Nabi dia lah. Kita sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, yaqtaduna bi amrihi. Orang yang ikut arahan dia. Nabi suruh buat, kita buat. Nabi larang, jangan buat. Ini dua sifat ni kena ada. Kena ada, barulah kita boleh jadi ansar, boleh jadi hawari, pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan sunnah dan ikut apa yang Nabi kita ajar. Hak Nabi tak ajar, tinggalkan. Tak usah duk reka-reka. Jangan buat tak ikut nasi, kata orang. Nak makan, ambil nasi tambah. Tak. Nabi dah tinggal lengkap kepada kita. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Selepas daripada hawari akan ada sekumpulan yang menyalahi arahan Nabi. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka kata apa yang mereka tak buat. Bercakap sedap, ikut sunnah. Kita ni ahli sunnah, tapi dalam amalan tak ikut sunnah. La. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang tidak diperintahkan. Hak Nabi suruh tak buat. Hak Nabi tak suruh, mendapat sambutan. Penuh stadium kalau ajak melompat. Ajak menari, boleh. Ajak ikut sunnah Nabi, tak apa semangat. Maka Nabi kata apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan orang yang menentang sunnah Nabi, menentang agama Allah Ta'ala ni dengan tangan dia, maka dia beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan benda mungkar, benda maksiat dengan lidah dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan dengan hati dia, mana kita dengan tangan tak mampu, tak ada kuasa, tak ada kudrat, dengan lidah pun tak pandai juga, maka kita kena lawan dengan hati kita. Kita benci
dengan hati kita, orang ini masih lagi beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Selepas daripada itu, dengan hati pun tak engkar mungkar, tak ada lagi iman selepas daripada itu, walaupun sebesar biji sawi. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Mana iman yang sempurna lah, bukan kata dia kafir. Maknanya kemantapan iman tu hilang walaupun sebesar biji sawi. Kalau orang ini tidak engkar kemungkaran yang berlaku depan mata dia, tidak engkar orang yang menyalahi sunnah di hadapan dalam kehidupan dia, kita lawan, tak usah duduk takut. Jadi para jemaah sekalian, itu hijrah kita, ini yang patut kita kena buat. Baik, kita tahu setiap Nabi ada hawari. Setiap Nabi ada hawari. Khusus Nabi sebut nama Az-Zubair contohnya. Umum semua orang yang mendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankannya, lawan orang yang lawannya, maka itu termasuk di kalangan orang yang hawari, Ansarullah. Baiklah, bila Nabi SAW tanya man hawari, man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa menjawab, kamilah pembela agama Allah. Ay qala hawariyu Isa lah, berkata pokok hawari kepada Nabi Isa, nahnu a'wanuka, kami menolong kau, ala iqamati wa nasri, membela, membantu apa yang Allah Ta'ala utuskan engkau ini daripada segala yang kebenaran. Allahu Akbar. Jadi kata di Ibnu Katsir, lihaza ba'asahum du'atan ila nas, maka Nabi Isa hantar hawariyin dia ni supaya pergi berdakwah di negara Syam, dalam kalangan Israeliyin wal Yunaniyin. Pokok Yunani, pokok Israel di kawasan itu, Nabi Isa kata mu pergi dakwah sana. Dia hantar pendakwah. Hawariyun, orang yang faham sunnah, dihantar sebagai pendakwah. Kita tak boleh hantar sebarangan orang, kalau tidak tak jadi dakwah kita ni. Bila mereka pergi, apa jadi? Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Setelah Nabi Isa tidak berada bersama mereka, Nabi Isa diangkat ke langit, maka sepuak dari kaum Bani Israel beriman tetap, dan sepuak lagi tidak beriman. Gitulah dunia ni akan terjadi. Kata Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay lamma ballagha Isa bin Maryam, bila Nabi Isa menyampaikan risalah Allah ni kepada kaum dia, maka wazarahu man wazarahu minal hawariyin, dia disokong, dibantu oleh hawariyun, maka beriman sebahagian daripada Bani Israel dan sesak sebahagian daripadanya. Bahkan dia lawan Nabi Isa, waramahu, mereka melemparkan tuduhan jahat kepada Isa dengan ibunya Maryam sebagai anak tak sah taraf. Siapa dia ni? Iaitulah puak Yahudi, alaihim la'ainullahil mutatabi'atu ila yaumil qiyamah. Ke atas puak Yahudi yang jahat inilah Allah Ta'ala laknat sampai hari kiamat. Wa ghalat fihi ta'ifatun, sekumpulan lagi melampau puji Nabi Isa alaihi salam lebih daripada kenabian, bahkan mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Ini yang kita kata jangan duk gembira. Ni dak ni hari kelahiran Krismas ni, kononnya hari lahir Isa ni, duduk orang duk gembira dengan kelahiran anak Tuhan. Kita pergi pakai topi merah juga nak kata apa? Jadi akhir sekali jadilah tiga, anak, ibu, ayah. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Ini kumpulan hak wasat, kumpulan yang betul, kumpulan yang mengatakan Isa Abdullahi wa Rasuluhu, Nabi Isa itu hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya, bukan anak Tuhan, bukan anak zina, tapi dia adalah hamba Allah Ta'ala
dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tengok ayat akhir. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Lalu kami memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang yang menang. Alhamdulillah. Jadi orang yang beriman, orang yang menang. Kata Ibnu Atiyah rahimahullahu taala, fa'ayyadna ay zalika qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana belum hari Nabi. Setelah Nabi Isa diangkat, tinggal hawariyin yang berdakwah. Oh, ba'da fatratin min raf'i Isa alaihissalam. Maknanya lepas Nabi Isa diangkat ke langit, hawariyun, pengikut setia Nabi Isa kekal dengan kitab Injil yang ada di tangan mereka, berdakwah, beramal, menyebarkannya. Maka Allah Ta'ala beri kepada mereka kemenangan lawan dengan pihak kafir. Ghalabul kafirin, maka kalahlah pihak kafir itu. Mana ini sebelum Nabi kita, sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mari Nabi, maka sudah pastilah kemenangan itu kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul kitab yang setia dengan kitab mereka tetap akan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab yang kafir, yang menyeleweng, yang mengubah kitab mereka, mereka akan lari. Demikianlah kita para jemaah sekalian, kita yang hidup zaman kita ini, zaman sekarang, zaman law ni, ingat baik-baik, kitab yang ada di tangan kita Quran, kitab yang ada di tangan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi telah dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis. Kita mesti berpegang dengan dua sumber yang utama ini, Quran dengan hadis. Sudah pastilah dengan tafsiran, huraian yang diberi oleh ulama-ulama yang muktabar di kalangan ulama salafus salih. Jangan tafsir hadis sendiri. Kita tak ada kemampuan, kita tak mampu, tak ada keahlian, tapi kita pegang dengan tafsir, huraian hadis oleh para ulama muktabar, lebih-lebih lagi ulama salafus salih yang telah berusaha untuk memahamkan, memandaikan umat ini dengan huraian-huraian yang telah mereka sampaikan. Kemudian mari imam-imam tafsir mengumpulkan tafsir salaf dan juga tafsir semasa. Mari ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis. Kita mengatakan alhamdulillah. Mari zaman kita ini hadis telah dikumpul, telah dimasuk ke sebahagian besar maklumat hadis ini di dalam internet, application hadis yang telah dibangunkan oleh pemuda-pemuda Islam Ansarus Sunnah ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni banyak cara-cara nak mencari hadis. Nak mencari hadis ada dapat, cara-cara nak mendapat maklumat tentang hadis ni sahih ke tak sahih, keterjemahan hadis telah dibuat oleh syababuna, pemuda-pemuda Islam, para asatizah talabatul ilmi daripada ilmu hadis. Jadi kita kata ilmu hadis telah dipermudahkan caranya untuk kita mencari hadis. Tapi orang yang kerah kepala, dia tak kata muhadis, dia panggil muhardis. Jadi hadis komputer itulah. Kita kata tak kira lah hardis ni, kalau dah boleh digunakan, dibangunkan aplikasi untuk semakkan hadis, untuk mencari hadis, alhamdulillah. Setiap masa itu mengikut waktu dia, mengikut teknologi yang ada pada dia. Zaman Imam Bukhari orang hafal belakang, hafal jelah. Mari zaman kawan-kawan dia pula orang baca hadis pula, dirayatan wa riwayatan, bertulis. Mari hadis yang bercetak. Semalam saya dapat hadiah tentang cara-cara takhrij hadis. Buku ni menarik. Sambil kita duduk baca buku ni, dalam rak buku ada, dia panggil Al-Mu'jam Al-Mufahras. Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis, ada berapa kat 10 jilid. Ditulis oleh Muhammad Fuadul Baqi rahimahullah taala. Zaman dulu payah tuan-tuan. Nak cari satu hadis ni, saya waktu buat tesis master, nak cari hadis kan ada setengah malam, nak cari satu hadis je. Zaman tu. Akhirnya marilah Al-Maktabah Asy-Syamilah.
mengumpulkan hadis dalam internet. Oh, senang. Mari zaman kita ini, dia panggil ni dalam telefon ni, tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, dia tulis Al-Bahithul Hadisi. Dia punya aplikasi dia lagu mana nak tunjuk ni. Semangat dah kita. Nama dia Al-Bahithul Hadisi. Ni. Al-Bahithul Hadisi dia tulis. Tulis ya dalam aplikasi, masuk dalam telefon ni. Kita nak cari lapak hadis yang masyhur, tekan di sini. Habis. Sambil-sambil duduk mengajar ni boleh. Nak cari kalimah hawariyun. Tak ada apa saat keluar lalu hadis. Maknanya senang sangat dengan darjah hadis. Jadi kalau kita tak mau cari lagi hadis, nak mengajar juga kitab yang pelik-pelik, atas alasan ada dalam buku, tugas kita pendakwah sekarang ni mesti apa? Mesti semak hadis. Kita bukannya penilai hadis, tapi telah dinilaikan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir, imam-imam yang besar. Mari imam yang kemudian juga telah membuat semakkan kepada darjah hadis, senang. Jadi kita nak buat alasan sudah tidak ada lagi zaman kita sekarang ni. Marilah kita menjadi ansarus sunnah, orang yang mendukung sunnah Nabi dengan beramal dengannya dan mempelajarinya. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang itu. Baik para jemaah sekalian, tamatlah ayat kita, satu ayat je. Kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Ai hujjatun wadihatun. Ayat ini tanda. Kata ulama tadabbur, ayat ini menjadi hujah yang jelas fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wajibnya kita bertugas untuk menyampaikan, menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Wajib. Iz la yashukku ahadun, tak ada orang syak lagi nak tolong Allah. Innama huwa nasru dinihi, iaitulah dengan kita menolong agama dia. Tuhan tak payah penolong, dia maha berkuasa, tapi Allah nak beri pahala kepada kita, kita bekerja untuk menyebarkan agama ini. Wala yakunu nasruhu, tidaklah seorang itu membela agama Allah Ta'ala kecuali apabila ia menegakkan ma'ruf dan melarang benda mungkar dalam diri dia, dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia, dalam negara dia. Alhamdulillah, kita tengok benda mungkar, kita wajib engkar. Wajib kita kena engkar. Nak kata apa dah? Ni tidak ni, tengok benda mungkar jadi satu normalisasi, dia panggil budaya. Itu yang saya tegur semalam. Apabila penerbangan Malaysia telah menukarkan daripada taklimat biasa dengan doa, diakhiri dengan doa, kepada berjoget melompat TikTok dalam taklimat perjalanan. Kita kata ini satu benda yang menyusah kita yang nak baca doa ni pun terganggu, dan perbuatan itu melarakan di saat kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Yang kita nak terbang di udara, tak ada siapa pegang kita, ma yamsukuhunna illa rahman, yang pegang kita tak jatuh ini iaitulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menentang agama ini, kita wajib menentangnya. Itulah nama dia ansarullah. Kalau nak kenal ansarullah, orang yang membela agama Allah, inilah ciri-cirinya. Allahumma ja'alna minal ansariyin lil, ya Allah jadikan kami semua ni orang yang membela agamamu, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ditentang, walaupun dilawan, walaupun dipukul oleh penentang-penentangnya, kita tidak peduli, kita lawan, tetap lawan, insya-Allah. Yang kedua, apakah cara kita nak membela agama Allah? Maka ulama telah sebut tadi dalam tafsir, kita kata apa? Membela agama Allah Ta'ala itu iaitulah dengan menegakkan ajaran. Menegakkan ajaran. Ta'allum, belajar kitab Allah. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan dia. Sebarkan dalam keluarga. Sebarkan dalam masyarakat. Sebarkan kepada siapa saja. Perkenalkan Islam ini kepada non-Muslim. Maka itu dia panggil ansarullah. Mari kita jadi ansarullah setakat yang kita mampu. Setakat yang kita mampu. Ramai je pendakwah-pendakwah
yang duduk jaga mu'alah non-Muslim ni, dia pun tak pandai mana. Dia kata, saya ajak ya orang masuk Islam. Kat mana saya bawa ke pusat dakwah? Ustaz-ustaz yang didik mereka. Kita kata jazakallahu khairah. Allah telah beri kebaikan kepadamu sebab kamu telah membela agama Allah dengan kemampuan yang dia ada. Jangan kata tak ada. Maka dalam faedah yang ketiga, siapakah Ansariyin? Siapakah Ansariyun? Dan Ansarullah, orang-orang yang membela agama Allah Ta'ala itu siapa? Maka para ulama mengatakan dalam ayat ini Al-Hawariyin, Hawariyun. Jadi Hawariyun ni siapa dia? Hum asfiya'u, orang yang betul-betul ikhlas membela Nabi Isa AS, mendokong dia, membantu dia, maka itu dia panggil Hawari, Hawariyin. Jadi Hawari ini bukan hanya kepada pengikut Nabi Isa saja. Hawari termasuklah siapa? Orang yang membela agama Allah, membela sunnah Nabi, maka dia jadi Hawari. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Jabir yang saya baca tadi, Nabi tanya siapakah Hawari? Siapakah nak pergi cari maklumat tentang azab? Az-Zubair kata ana, maka Nabi katakan inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair ibn al-Awwam. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita jadi hawari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membelanya, dengan kita menegakkannya, kita menyebarkannya. Jangan takut, biarlah orang nak kata apa pun, kita kadang-kadang nak ajak orang zikir lepas solat, hak Nabi ajar ni pun payah. Tak boleh ustaz. Berapa orang dapat imam yang maklum pada saya, dia kata dia baca zikir hak Nabi ajar lepas solat kena marah, bahkan hampir dibuang daripada imam jemputan lah, hampir dibuang sebab baca zikir ni. Kita kata Masya Allah, mahalnya harga nak menyebarkan sunnah dalam masyarakat. Tak apa, kita terus kesebar. Kalau memberi mudarat, bacalah untuk diri kita. Orang lain tu dia bacalah apa yang dia nak baca. Kita nak kata macam mana, jangan sampai peringkat mudarat. Kita ajar kepada kita, keluarga kita, anak beranak kita, dan orang-orang yang nak dengar kita, kita ajar. Orang yang tak nak dengar, kita mengatakan ya Rabbi Allahumma halal ballagtu, aku dah sampaikan, mereka tak mau. Pilihlah sendiri apa yang kamu nak. Allahu Akbar. Baiklah. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut di sini fa'amanat ta'ifatun bani Israil wa kafarat ta'ifah, bahawa dalam dunia ini pertembungan pecah tetap akan berlaku. Umat Bani Israel dengan Nabi Isa, ada yang ikut, ada yang kafir. Yang ikut ada yang betul seperti Hawariyin, dan kita juga pengikut para Nabi, ada yang tengah-tengah dipanggil wasat, ada yang melampau, ada yang lebih. Jadi yang melampau di sini siapa dia? Allah Ta'ala gambarkan, iaitulah dalam Al-Fatihah yang kita baca, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, iaitulah puak Yahudi, melampau dia kepada Nabi Isa. Dia kata Isa anak tak sah taraf. Ghulu ni pula orang panggil terlebih pula, terlebih cinta kepada Nabi Isa pula, puak-puak Nasara sampai mereka taklih mengatakan Isa anak Tuhan. Kita jalan betul, jalan tengah ni siapa? Iaitulah pengikut Nabi SAW, yang kita panggil pengikut Ahlus Sunnah ni. Apa yang kita nak buat? Iaitu kita mengatakan kita ni ikut sunnah Nabi. Nabi Isa itu adalah Nabi, Rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia manusia, dan dia diangkat ke langit sekarang, akan turun balik di akhir zaman. Maka itulah akidah kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ghulu, tidaklah melampau, tak ada, tidak tafriq, tidak lebih sangat sampai macam Yahudi mengatakan anak tak usah taraf, ataupun Nasara yang mengatakan anak Tuhan. Kita mengatakan Nabi Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Itulah pegangan kita. Yang terakhir, Allah bagi jaminan, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.
Maka bagi orang yang beriman, ayat ini dia panggil bisyaratun. Tanda pelajar. Bisyaratul lil mu'minin bitta'yidir rabbani. Allah Ta'ala bagi khabar gembira kepada orang yang beriman dengan dokongan, sokongan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, dengan syarat madamu mutanasirina alal haqqi, selagi kamu membela kebenaran ini, agama ini, sunnah ini, kamu akan menang. Mujtami'ina alaihi, berkumpullah kita, bersatu padu di atas Alkitab was sunnah, ghaira mutafarriqina anhu, jangan berpecah-pecah, jangan sambil hentam-hentam sama kita, sebagaimana yang berlaku pada ulama salafus salih. Mereka solid dengan Quran, dengan hadis, mereka menang negara Islam sampai ke mana? Sampai ke Andalus. Tapi apabila kita tafarraqu, pecah dalam negara kita ni, umat Islam yang ramai ni pun pecah penggah habis dah. Orang yang sibuk kepada nak menegakkan agama Allah, kita nak sebut mencari telur, mencari ayam. Itu jelah kerja kita sehari dua ni. Baiklah para jemaah sekalian, maka kesimpulannya, Allah Ta'ala anna nasra wa ta'yid al-kamil, pertolongan Allah, bantuan Allah Ta'ala yang penuh kepada siapa? Li ahlil iman, bagi orang iman yang sempurna. Jadi imannya kurang, kuranglah bantuan. Kita mengatakan bateri kita ni setakat mana yang kita ada. Kuat, Allah Ta'ala beri pertolongan. Lemah, lemah. Dia panggil pertolongan bersyarat. Pertolongan Allah Ta'ala bersyarat, iaitulah in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu, dan Allah Ta'ala tetapkan pendirian kamu. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita dalam surah As-Saff. InsyaAllah kita akan sambung lagi surah yang akan datang, surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.